Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Nisa untuk memudahkan cerita. Nisa adalah seorang ibu tunggal kepada 3 orang anak. 2 orang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki ni, dua-dua tak ada dekat rumah. Seorang belajar jauh, yang seorang lagi dah bekerja, tak tinggal dengan Nisa. Tinggallah Nisa dan anak perempuan dia. Anak perempuan Nisa ni dah besar lah. Anak perempuan Nisa ni, dia suka keluar dan kadang-kadang sampai lewat malam baru balik. Tapi jarang lah. Tapi kalau dia nak keluar sampai lewat malam sekalipun, dia akan bagi tahu Nisa dulu. Pada satu hari ni, anak perempuan Nisa minta izin nak balik lewat sikit. Sebab dia nak pergi hadiri satu majlis sambutan hari jadi kawan dia. Nisa izinkan. Tapi kalau dah nak pergi keluar tu, pastikan balik lah. Jangan bermalam di tempat lain. Balik semula ke rumah. Dan bila dah balik tu, tolong kejutkan Nisa. Tolong kejutkan dia. Jadi anak Nisa pun keluar. Nisa pula lepas dah solat isyak semua, dia makan ubat. Dia ada sakit kencing manis dan darah tinggi. Lepas makan ubat tu, dia dah mengantuk. Dia pun tertidur. Lebih kurang pukul 11 malam, anak perempuan Nisa pun balik. Balik, masuklah dalam bilik mak dia, bilik Nisa. Kejutkan Nisa. Bila anak perempuan dia dah kejut, Nisa pun bangunlah. Bangun, tengok-tengok, oh anak perempuan dia dah balik. Tapi masa tu, Nisa terperasan. Dekat luar pintu bilik dia, ada seorang lagi perempuan sedang berdiri. Perempuan tu nampak muda, lebih kurang macam anak dia. Jadi, Nisa fikir mungkin anak perempuan dia ni bawa balik kawan ke rumah. Sebab sebelum ni memang ada anak dia bawa balik kawan. Jadi tak apalah, Nisa pun tak tanya perkara tu pada anak perempuan dia. Bila Nisa dah bangun, Nisa pun keluar daripada bilik. Anak perempuan dia pula masuk dalam bilik dia sendirilah. Nisa pergi dekat dapur. Bancuh air. Bila air dah siap, Nisa pun tuang dalam 2 cawan. Nak bagi dekat anak dia lah. Anak dia dan kawan anak dia. Nisa pun bawa lah 2 cawan tu, ketuklah pintu bilik anak dia, masuk ke dalam. Nisa bercakap lah dengan anak perempuan dia ni. Ni mak buat air, minum dengan kawan tu. Bila Nisa cakap macam tu, anak perempuan Nisa terkejut. Kawan? Kawan mana mak? Saya balik seorang je mak, tak bawa balik kawan pun. Bila anak perempuan Nisa cakap macam tu, Nisa dah mula rasa lain macam. Tapi bila Nisa fikir balik, boleh jadi tadi dia mamai, baru bangun tidur. Mungkin dia salah tengok lah. Nisa pun cover balik. Oh, tak apalah, tak apa. Mungkin mak salah tengok tadi. Masa kamu kejut mak tadi, mak nampak macam ada orang dekat luar pintu. Tapi mungkin mak salah tengok sebab mak mamai baru bangun tidur. Tak apalah, mak minum yang satu ni, satu lagi kamu minum. Masa tu Nisa dan anak perempuan dia bersembang dalam bilik, sambil minum air. Dah selesai minum air, anak perempuan Nisa pun nak pergi mandi. Bersiap-siap nak pergi mandi. Nisa pula ambil cawan tu, keluar daripada bilik nak pergi ke dapur. Masa Nisa keluar daripada bilik anak dia nak pergi ke dapur tu, dia akan lalu dekat ruang tamu. Ruang tamu dah gelap masa tu, lampu dah ditutup. Dalam keadaan ruang tamu yang gelap tu, Nisa ternampak ada seorang perempuan muda sedang duduk di atas sofa di ruang tamu yang gelap tu. Bulu roma Nisa meremang. Nisa rasa sangat terkejut. Nasib baik cawan yang dia pegang tu tak terlepas daripada tangan. Nisa pejam mata beristighfar dan selawat banyak kali. Bila Nisa dah selawat, dah istighfar banyak kali, Nisa pun rasa okey sikit. Dah tak terkejut, tak takut macam tadi. Nisa pun buka balik mata dia. Bila Nisa buka balik mata dia, dia tengok perempuan yang duduk dekat sofa dekat ruang tamu tadi dah tak ada, dah hilang. Nisa pun terus berjalan menuju ke arah dapur. Dia basuhlah cawan tu semua, simpan. Lepas dah siap basuh cawan semua, Nisa pun masuk dalam bilik dia. Masa Nisa masuk dalam bilik dia, dia dah tak nampak lah perempuan tadi tu.
Baru je Nisa masuk bilik, tiba-tiba Nisa terdengar daripada bilik sebelah, bilik anak perempuan dia. Nisa terdengar anak dia menangis, teresak-esak menangis. Nisa dah mula rasa berdebar. Nisa pun keluar daripada bilik dia, pergi dekat bilik anak dia. Bila Nisa buka pintu, Nisa tengok memang betul anak dia sedang menangis di atas katil, teresak-esak menangis. Nisa pun pergilah dekat anak perempuan dia ni. Tanyalah kenapa menangis. Tapi anak perempuan Nisa tak jawab, terus menangis. Tapi keadaan anak perempuan Nisa ni makin lama menjadi bertambah pelik. Sebabnya dia menangis tapi berselang dengan ketawa. Sekejap menangis, sekejap ketawa. Masa tu Nisa yakinlah memang dia dah kena gangguan. Dia dan anak dia dah kena gangguan. Mungkin anak dia sekarang ni dah kena rasuk. Nisa dah mula panik. Nisa tak tahu nak buat apa. Jadi Nisa pun dia cubalah ikhtiar sendiri. Dia baca doa, dia pasang bacaan ayat suci Al-Quran melalui telefon. Lepas tu Nisa baca surah-surah yang dia tahu, tapi tak jadi apa-apa juga. Anak perempuan dia masih lagi keadaan sama macam tadi. Sekejap menangis, sekejap ketawa. Bayangkanlah keadaan Nisa masa tu. Anak lelaki dua-dua tak ada dekat rumah. Suami pun tak ada. Tiba-tiba datanglah satu idea, nak telefon seorang ustazah. Ustazah ni adalah ustazah yang mengajar anak-anak dia mengaji daripada dulu lagi. Dan ustazah ni dia tinggal tak jauh daripada rumah Nisa sekeluarga. Jadi Nisa pun ambil lah telefon dia, cari nombor ustazah tu, kemudian dia telefon ustazah tu. Nisa pun ceritalah semua dekat ustazah tu. Dia beritahulah anak perempuan dia dah balik lewat, lepas tu nampak kelebat macam ada perempuan duduk dekat sofa dekat ruang tamu. Lepas tu tiba-tiba anak dia menangis ketawa berselang-selang. Tak lama lepas tu, ustazah tu pun sampailah dekat rumah Nisa. Ustazah tu datang bersama-sama dengan suami dia. Suami ustazah ni guru mengaji, sama macam ustazah, dan dia boleh mengubat orang. Bila ustazah dan suami dia dah sampai dekat rumah, Nisa pun bawalah pergi dekat bilik anak perempuan dia. Bila dah sampai dekat depan pintu bilik anak perempuan Nisa, suami ustazah pun bagi salam, Assalamualaikum. Masa tu Nisa, ustazah dan suami ustazah, ketiga-tiganya nampak macam mana reaksi anak perempuan Nisa. Daripada menangis ketawa tu, tiba-tiba dia diam. Diam lama, barulah dia jawab salam. Tapi cara dia jawab salam tu macam tak normal. Waalaikumsalam. Macam tu cara dia jawab salam. Dipendekkan cerita, suami kepada ustazah tu pun mulalah ikhtiar. Dia minta sebekas air. Dia pun mulalah membaca doa-doa dan ayat suci Al-Quran yang tertentulah. Dia baca, dia hembuskan dalam air tu. Kemudiannya dia celup tangan dia dalam tu, direnjiskan air bacaan ayat suci Al-Quran tu ke muka anak perempuan Nisa. Bila percikan air tu terkena muka anak perempuan Nisa terus terbaring, pengsan, tak sedarkan diri. Tapi tak lamalah. Lepas tu anak perempuan Nisa tersedar semula. Masa tu dah okey. Dia dah kembali kepada keadaan asal. Bila anak perempuan Nisa dah sedar, dah okey, barulah Nisa tanya. Nisa, ustazah tu dan suami ustazah tanya, tadi pergi ke mana, daripada mana? Anak perempuan Nisa pun ceritalah. Masa tu barulah Nisa teringat, betul lah anak perempuan dia dah bagi tahu tadi nak keluar, nak pergi satu majlis sambutan hari jadi. Boleh jadi daripada situlah benda tu ikut anak perempuan Nisa ni balik ke rumah. Bila semua dah okey, dah selesai, ustazah dan suami dia minta diri nak balik. Tapi sebelum balik tu, suami ustazah berpesanlah pada Nisa dan anak perempuan dia, kalau boleh malam ni tidur sama-sama, jangan tidur berasingan seorang-seorang. Nisa dan anak perempuan dia ikutlah nasihat suami ustazah tu, dan diorang mengucapkan berbanyak terima kasih sebab sudi datang membantu diorang. Ustazah dan suami dia pun baliklah semula ke rumah. Jadi pada malam tu, Nisa teman anak perempuan dia tidur dalam bilik anak perempuan dia. Tapi sebenarnya Nisa memang tak boleh tidur malam tu, sampai ke subuh tak boleh tidur, sebab dia masih lagi rasa takut. Takut dan risau keselamatan anak perempuan dia. Itulah kisah yang diceritakan oleh Nisa, berlaku kepada dia dan anak perempuan dia. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Man untuk memudahkan cerita. Man tinggal di sebuah rumah flat. Dia tinggal di tingkat 7. Pada satu pagi ni,
Lebih kurang pukul 4 lebih pagi. Masa tu Man dah bersiap-siap nak pergi kerja. Memang dia kerja awal lah, tak tahulah dia kerja apa. Tapi masa tu pukul 4 lebih, dia dah bersiap-siap nak pergi kerja. Bila Man dah siap mandi, dah keringkan badan, dah pakai seluar, Man nak ambil lah baju dia, baju uniform kerja dia. Tapi masa tu Man baru teringat, baju uniform kerja dia ada dekat luar tingkap. Dia jemur dekat situ. Memang satu tu je baju yang dia ada, baju kerja. Jadi Man pun buka lah tingkap nak ambil baju uniform kerja dia tu. Masa Man buka tingkap, tiba-tiba baju dia terjatuh. Man pun jenguklah ke bawah. Rupa-rupanya baju dia dah tersangkut di tingkap. Tingkap rumah di tingkat 5. Termenung Man masa tu. Man mula berfikir, nak buat macam mana ni? Sebab baju kerja dia cuma ada satu tu je. Yang lain semuanya masih lagi tak basuh. Dah busuk sangat. Memang tak boleh nak pakai lah. Masa tu Man fikir nak pergi dekat tingkat 5 lah, nak ketuk rumah orang tu, nak suruh minta tolong ambilkan baju dia yang tersangkut dekat tingkap. Tapi Man teragak-agak, sebab pukul 4 pagi lebih, takkanlah nak pergi ketuk rumah orang, nanti orang tu marah. Tapi bila Man fikir balik, memang dah tak ada pilihan lain. Terpaksalah dia turun. Jadi Man pun turunlah ke tingkat 5. Berjalan pergilah dekat rumah orang tu. Rumah orang ni, tingkat 5 ni, betul-betul selari dengan rumah Man di tingkat 7. Jadi Man pun ketuklah pintu. Ketuk banyak kali. Man rasa bersalah juga sebenarnya. Kacau orang tidur kan pukul 4 pagi. Tapi nak buat macam mana, terpaksalah dia ketuk pintu rumah orang tu. Tiba-tiba pintu rumah tu terbuka. Dan daripada celahan pintu tu, Man nampak ada seorang perempuan sedang mengintai ke arah luar. Man terkejut masa tu. Kenapa? Sebab muka perempuan ni putih. Sangat-sangat putih. Man cakap muka dia macam orang perempuan yang pakai face mask. Topeng muka yang putih tu, yang biasa perempuan pakai dekat muka tu. Macam tu lah betapa putihnya muka dia. Dan yang membuatkan Man terkejut adalah rambut dia yang sangat panjang. Rambut dia panjang menutupi separuh muka dia. Maknanya masa tu hanya sebelah mata aja yang nampak. Dan mata tu seolah-olah terbuka dengan sangat luas. Sebab itulah Man terkejut. Man pun cakaplah dekat perempuan tu, "Assalamualaikum, selamat pagi kak. Minta maaf lah ganggu." Man ceritalah semua. Tadi dia nak ambil baju dekat tingkap, baju dia terjatuh, tersangkut dekat tingkap rumah kakak ni. Dia bagi tahulah. Lepas tu Man pun minta tolong dengan akak ni. Boleh tak akak tolong ambil baju saya tu? Saya tunggu dekat sini. Lepas Man cakap macam tu, perempuan tu tutup pintu rumah. Tutup dengan sangat kuat. Macam dia hempaslah pintu. Tapi tak apalah. Man fikir mungkin akak ni dimarah. Sebab Man kacau dia tidur. Mungkin kakak ni pergi ambil baju dia. Jadi Man pun tunggu dekat luar tu 5 minit, 10 minit, 15 minit. Akak tu tak buka-buka pintu. Man dah mula pelik. Akak ni marah kat aku ke? Ke akak ni pergi ambil baju? Tapi takkanlah lama sangat. Akhirnya Man pun ketuk semula pintu tu. Dia ketuk banyak kali. Lebih kurang 5 minit lepas tu, tiba-tiba pintu rumah sebelah terbuka. Nampaklah ada seorang anti Cina ni keluar. Anti Cina ni dia keluar, dia bawa satu alat penyiram pokok. Tempat letak air pokok tu, tempat siram pokok. Dia keluar, dia siram pokok bunga dia yang disusun di depan rumah. Sedang anti Cina tu siram pokok bunga dia bercakap dengan Man. Dia tanya Man, you buat apa tu? Man pun ceritalah dekat anti Cina ni. Man cerita daripada mula lah. Baju dia jatuh, tersangkut dekat tingkap rumah ni. Lepas tu tadi dia ketuk, tuan rumah dah buka pintu. Dia dah cakap dekat tuan rumah tu. Lepas tu tuan rumah tu tutup balik pintu. Bila anti Cina tu dengar Man cakap macam tu, anti tu pun cakap, you gila ke? Rumah tu kan kosong. Dah lama kosong. Mana ada orang dekat dalam tu? Bila Man dengar anti tu cakap macam tu, mula-mula Man tak percaya. Takkanlah tak ada orang. Baru je tadi ada akak ni buka pintu. Lepas tu anti Cina tu berjalan ke arah Man. Berjalan ke arah Man, dia tunjuk ke arah tingkap rumah tu. Bila Man tengok tingkap dekat rumah tu, ada sekeping yang dah tercabut. Jadi boleh nampak dekat dalam. Man pun pergilah tengok. Tengok melalui tingkap yang dah tercabut tu. Memang betul, rumah tu kosong. Tak ada apa-apa dekat dalam. Perabot pun tak ada. Dan memang jelas sangat-sangat. Nampak macam dah lama tak ada orang huni rumah tu. Man mula rasa takut. Rasa seram sejuk. Sebabnya, siapa perempuan tadi yang buka pintu, yang muka putih tu? Tapi walaupun Man dalam keadaan takut macam tu, dia masih lagi terpaksa ambil baju dia tadi.
Man mula berfikir apa benda yang dia nak buat. Jadi Man masa tu dia turun ke bawah, dia cuba cari batang-batang besi yang panjang ataupun batang kayu yang panjang. Dia ambil, dia naik semula ke tingkat atas. Masa tu Man ikhtiar lah, dia sambung semua kayu besi yang panjang-panjang ni, dia ikat semua, dia buat macam galah. Dia jolok lah baju dia tu, baju dia pun jatuh ke bawah. Itulah kisah yang diceritakan oleh Man, berlaku kepada dia pada satu pagi. Bila baju dia jatuh daripada tingkat 7, tersangkut di sebuah rumah di tingkat 5. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Suhana untuk memudahkan cerita. Suhana ni sebenarnya dulu dia pernah pakai susuk. Tapi Suhana kata susuk yang dia pakai ni bukanlah susuk yang kita biasa dengar tu. Susuk jenis yang jarum emas tanam dekat muka. Ini bukan. Ini susuk lain. Susuk yang Suhana pernah pakai adalah menggunakan air jampi. Nama susuk ni adalah susuk seri muka. Jadi apa sebenarnya fungsi susuk seri muka ni? Suhana cakap fungsi susuk seri muka ni adalah untuk menarik minat orang kepada kita. Bila orang tengok muka kita, orang nampak berseri. Jadi orang rasa tertarik lah. Tertarik, rasa nak dekat dengan kita. Bila kita berurusan, jadi urusan tu jadi mudah. Terutamanya di tempat kerja. Sebab itulah Suhana pakai susuk ni dulu. Masa mula-mula Suhana nak pasang susuk seri muka ni, Suhana ada bertemu dengan seorang pakcik. Pakcik yang memang kerja dia buat benda-benda macam ni. Suhana bagi tahulah dekat pakcik tu dia nak pakai susuk seri muka. Pakcik tu pun mulalah buat upacara pasang susuk. Suhana masa tu dia dikehendaki untuk berdiri di depan cermin, cermin di muka. Pakcik ni pula dia sediakan satu bekas air. Dia pun mulalah membaca mentera dia. Tak tahulah apa benda dia baca. Dia baca, lepas tu dia suruh Suhana celupkan tangan dalam bekas air tu. Suhana pun celup lah. Lepas tu pakcik tu ajar macam mana cara nak sapukan ke muka. Bermula daripada tengah-tengah dahi ni, sapu macam ni, sampailah dekat telinga, sampai dekat dagu, naik kat hidung, sampai dekat tengah-tengah mata ni, dekat hidung, dekat mata ni, sampai dekat dahi tu semula. Dia buat macam tu lah beberapa kali. Dan semasa menyapu air tu dekat muka, adalah bacaan dia pula, yang pakcik tu ajarkan kepada Suhana. Bila dah selesai upacara pasang susuk tu, pakcik tu pun bagi tahu dekat Suhana, pakai susuk ni dia ada satu pantang larang. Tapi katanya Suhana, pantang larang yang pakcik ni cakap tak sama macam pantang larang susuk yang biasa orang pakai tu. Susuk jenis besi letakkan dekat muka tu, tak sama. Kalau susuk jenis tu ada banyak pantang larangnya. Tapi pantang larang untuk susuk seri muka ni dia sangat-sangat mudah. Cuma ada satu saja pantang larang. Suhana tak boleh makan labu. Itu saja. Tak kiralah sama ada makan mentah macam tu ke, ataupun masak labu dalam masakan ke, tak boleh makan. Kebetulan Suhana ni dia memang jarang sangat-sangat makan labu. Jadi pantang larang ni memang tak menjadi masalah, tak menjadi beban bagi Suhana. Memang Suhana akuilah, lepas dia pakai susuk seri muka tu, hidup dia menjadi berbeza, sangat berbeza. Bila dia pergi kerja, ramai orang yang suka dia. Dia buat kerja macam mana sekalipun, orang boleh terima. Bos suka dia, orang rakan sekerja boleh bekerjasama dengan baik dengan dia, dah tak ada bergaduh-gaduh. Semua orang suka dengan Suhana. Samalah dengan hidup sosial. Ramai orang nak berkenalan, terutamanya lelaki, ramai orang memuji, cakap Suhana ni cantik, macam-macam benda lah. Memang lama keadaan Suhana macam tu, daripada sehari ke sehari, daripada minggu bertukar bulan, daripada bulan dah bertukar menjadi tahun. Memang dah lama Suhana pakai susuk seri muka ni, tak ada apa-apa berlaku pada dia, melainkan perkara-perkara yang baik. Tapi bila dah lama macam tu, Suhana mula lupa pasal pantang larang dia tu. Pada satu hari, adalah kawan Suhana ni, tak tahulah kawan ni ke ataupun jiran macam tu lah, bagi satu masakan kepada Suhana. Masakan tu adalah sejenis sup. Suhana tak tahu sebenarnya sup apa. Suhana pun makanlah sup tu. Rupa-rupanya sup tu adalah sup labu. Dan Suhana memang tak ingat yang dia tak boleh nak makan labu. Suhana makan sampai habis sup labu tu. Pada malam harinya, Suhana dapat satu mimpi. Suhana mimpi ada satu lembaga yang besar dan tinggi, tarik tangan dia, nak ajak Suhana pergi ke tempat dia. Tapi Suhana tak nak. Suhana meronta-ronta, menjerit-jerit, tak nak ikut. Sampailah dia terjaga daripada tidur.
Bermula daripada situlah berlakunya gangguan kepada Suhana. Bila hari dah pagi, Suhana bangun pergi kerja macam biasa. Bila Suhana dah sampai dekat tempat kerja dia, Suhana mula perasan perubahan sikap kawan-kawan dia. Kalau sebelum ni, kawan-kawan dia selalu bersembang dengan dia, bergelak ketawa dengan dia, puji dia cantik. Sekarang ni dah tak ada. Kawan-kawan di tempat kerja Suhana seolah-olah pandang pelik ke arah Suhana. Dan sangat jelas, kawan-kawan sekerja Suhana ni seolah-olah nak menjauhkan diri daripada Suhana, tak nak pergi dekat dengan Suhana. Kalau Suhana menyapa sekalipun, nak cuba bercakap dengan kawan-kawan dia akan bercakap ala kadar sahaja, cakap pendek dan bagi alasan untuk nak mengelak bercakap lebih lama dengan Suhana. Tapi perkara pelik tu tak berakhir dekat situ. Bila dah di luar waktu kerja, dalam kehidupan sosial Suhana, benda yang sama berlaku. Bila dah habis waktu kerja macam biasalah, Suhana call kawan-kawan dia, kawan-kawan yang bukan satu tempat kerja dengan dia, ajak keluar. Mula-mula okey lagi, masa bercakap telefon tu. Tapi bila dah kawan-kawan dia keluar, jumpa dengan dia, kawan-kawan dia seolah-olah terkejut, pandang ke arah dia. Kemudian seorang demi seorang buat alasan untuk nak cancel rancangan nak keluar bersosial bersama-sama. Memang nampak sangatlah yang kawan-kawan dia ni tak suka dekat Suhana. Dan Suhana juga perasan kawan-kawan dia ni seolah-olah ternampak sesuatu di belakang badan dia. Bila Suhana perhatikan tingkah laku kawan-kawan dia ni, nampak sangat macam kawan-kawan dia takutkan sesuatu yang berada di belakang Suhana. Tapi tak semua kawan Suhana jadi macam tu. Adalah 2-3 orang yang masih lagi okey dengan Suhana. Kawan-kawan yang tinggal ni adalah kawan-kawan asal Suhana. Maknanya sebelum Suhana pakai susuk, memang dah baik dengan Suhana. Pada satu hari, Suhana dan salah seorang kawan dia ni keluar pergi tengok wayang. Diorang berdua lah masa tu. Dah beli tiket semua, diorang pun masuklah dalam panggung wayang tu. Masa tu dalam panggung wayang tu memang tak ramai orang. Orang ada tapi tak ramai. Lebih kurang 10 minit lepas tu, Suhana tiba-tiba rasa nak buang air kecil. Dia pun bangun, pergilah ke tandas dekat dalam panggung wayang tu. Dah selesai buang air semua, Suhana pun keluarlah daripada tandas, pergi dekat sinki. Sinki yang ada cermin tu. Bila kita sebut tandas dekat panggung wayang, dekat mall, memang kita dah dapat bayang lah macam mana reka bentuk dia. Dinding dia tu, dekat pintu depan, dekat tepi, memang tak rapat ke siling. Samalah dengan yang dekat bawah, dinding dekat bawah. Sedang Suhana basuh tangan dekat sinki yang ada cermin tu, dalam tandas tu, Suhana ternampak daripada ekor mata dia, ada seorang perempuan sedang duduk di atas ruangan atas tandas, dekat dinding yang tak rapat dekat siling tu. Ada perempuan duduk dekat situ. Bayangkanlah macam mana perasaan Suhana masa tu. Bila Suhana terpandang aja benda tu, Suhana terus berlari keluar daripada tandas. Bila Suhana dah keluar daripada tandas, Suhana cuba tenangkan diri. Barulah dia pergi masuk semula ke dalam panggung wayang tadi. Duduk dekat kerusi dia. Tak lama lepas tu, lebih kurang 1 minit 2 minit selepas dia duduk, Suhana terperasan kawan dekat sebelah dia ni. Kawan Suhana ni yang duduk dekat sebelah Suhana menutup hidung. Tutup hidung, lepas tu dia keluarkan perfume dia daripada beg tangan dia lah. Dia keluarkan perfume dia, dia sembur dekat sekeliling kawasan dia. Bila Suhana tengok kelakuan kawan dia macam tu, Suhana pun tanyalah, kau ni dah kenapa? Kawan Suhana pun cakap, tu perempuan sebelah kau tu busuk betul, entah datang daripada mana pun tak tahu. Bila Suhana dengar kawan dia cakap macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Suhana perlahan-lahan toleh ke tepi. Bila Suhana tengok, tak ada siapa-siapa pun dekat kerusi sebelah dia. Kerusi tu kosong. Suhana mula rasa tak sedap hati. Jadi tak seronok dah nak menonton wayang masa tu. Suhana pandang ke arah sekeliling, banyak je kerusi kosong. Jadi Suhana pun ajaklah kawan dia pindah, duduk dekat kerusi lain. Weh, jom lah kita duduk kat kerusi lain. Jadi Suhana dan kawan dia pun pindahlah kerusi. Barulah okey. Kawan dia dah tak ada bau busuk lagi. Masa tu Suhana mula berfikir, mungkin benda yang dekat tandas tadi yang ikut dia. Selepas kejadian dekat panggung wayang tu, Suhana mula rasa bimbang akan keselamatan dia. Suhana pun jumpalah dengan seorang ustaz. Dia tak jumpalah dengan pakcik yang pasangkan dia susuk hari tu. Suhana jumpa ustaz tu dan dipendekkan cerita, ustaz tu berjayalah keluarkan susuk tu daripada Suhana. Dan daripada situlah Suhana dapat tahu memang betul ada benda yang ikut dia ke mana-mana saja dia pergi. Sebab dia dah langgar pantang larang susuk seri muka.
Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.